Salam sejahtera, anda bersama Sinar Huda dan tumpuan jam ini masih lagi terarah kepada sambutan Hari Wanita Sedunia yang disambut hari ini. Tapi sebelum kita ke perbincangan, kita mulakan dengan beberapa laporan dahulu. Kejayaan Malaysia Madani bermula dengan peranan yang dimainkan oleh wanita dalam setiap isi rumah. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapannya sempena Hari Wanita Sedunia. Tetapi dalam kadang wacana kita masih ada pahaman-pahaman dan aliran sama ada memandang remeh ataupun menggunakan hujah seolah-olah perkara ini tidak harus atau kemajuan wanita itu harus dikekang. Ada yang mengatakan perusahaan mereka di rumah tangga dan sebagainya. Kita gagaskan Madani. Madani itu tidak mungkin muncul tanpa kekuatan keluarga. Dan kekuatan keluarga itu tidak mungkin terbina, terurus tanpa peranan wanita sebagai ibu yang berhasil. Jadi kalau saya, bagaimana kita nak pastikan kejayaan Malaysia Madani ini bermula dari rumah tangga. Dan rumah tangga itu dengan bimbingan ibu yang juga wanita. Tentunya ada peranan ayahnya tetapi diberikan keistimewaan dalam proses didikan dan sebagainya. Usahawan wanita dari pelbagai negara yang menyertai Sidang Kemuncak Pacific Academy Usahawan Wanita AWE menyifatkan memperkasa wanita bukan untuk menyaingi lelaki tetapi untuk turut sama membangunkan ekonomi negara. Mereka turut berkongsi ucapan selamat Hari Wanita Sedunia kepada semua wanita istimewa. I want to wish every woman Happy Women's Day. I see mixing around with women and I'm proud myself to be a woman. There's so many opportunities and so many fundings for women to rise up and in business. Happy International Women's Day. Kia manui nei aho talaua ke lata ia mo i tau mamatua fifine he lalo langi. I think being a woman is you're actually a creator. And I think you're one of God's creations, so I think each and every one are very unique, special, and have a lot to give to Mother Earth and to the world. Can I also mention one thing? I think enabling women, if you empower women, you empower other women. Bulavinaka, my name is Sarana Tambyangana. I'm from the beautiful islands of Fiji. I just like to wish all the women a happy Women's Day. The beauty about being a woman is that we are courageous in everything we do and we never give up. I think the woman is amazing. She can do anything. Like a man. She's gentle. Dalam kita meraihkan sambutan Hari Wanita Sedunia, penting juga untuk kita menyentuh perkara-perkara yang masih lagi membelenggu wanita. Dan seorang daripada 5 rakyat Malaysia pernah menyaksikan gangguan seksual terhadap wanita di sekeliling mereka, menurut kajian yang diterbitkan oleh Ipsos Malaysia. Perkara itu didedahkan dalam kaji selidik oleh Ipsos Malaysia melibatkan lebih 22,000 responden dalam talian berumur 16 hingga 74 tahun di 32 negara bermula 22 Disember hingga 6 Januari lalu bersempena dengan Hari Wanita Sedunia. Menurut tinjauan Ipsos, seramai 28% lelaki dan 29% wanita pernah mendengar kawan-kawan atau ahli keluarga membuat komen seksis. Manakala sebanyak 23% lelaki dan 26% wanita telah melihat contoh diskriminasi jantina di tempat kerja. Lebih membimbangkan 20% lelaki dan 22% wanita telah melihat seseorang individu melakukan serangan seksual terhadap wanita di tempat kerja. Sementara itu, majoriti rakyat Malaysia percaya kesaksamaan jantina masih jauh lagi untuk dicapai, namun majoriti daripada mereka yakin ia boleh dicapai dalam tempoh hayat mereka. Kajian itu menyebut sebanyak 76% rakyat Malaysia percaya terdapat ketidaksamarataan antara wanita dan lelaki dari segi hak sosial, politik dan ekonomi di Malaysia. Bagaimanapun, sebanyak 68% pula percaya jurang kesamarataan antara lelaki dan wanita boleh dicapai dalam hayat mereka. Menurut Ipsos, lelaki mempunyai peranan penting dalam menyokong hak wanita, namun sebahagian besar responden percaya perkara itu mengundang permintaan terlalu banyak atau keterlaluan sehingga mencetus diskriminasi terhadap lelaki.
Malah tinjauan itu menunjukkan seramai 58% rakyat Malaysia takut untuk bersuara dan memperjuangkan hak sama rata kerana akibat atau kesannya kepada mereka. Jadi untuk jam ini kita ingin bincangkan lebih lanjut mengenai dengan sambutan Hari Wanita Sedunia, tetapi lebih khusus dalam konteks Malaysia, di manakah kita berada sekarang dalam pencapaian kesaksamaan janda bagi wanita. Dan sudah bersedia bersama saya ketika ini Profesor Madya Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh, penolong Setiausaha Kehormat Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita Malaysia NCWO. Terima kasih kepada Prof sudi bersama kami di studio ketika ini, selalunya secara virtual, secara maya, tetapi kali ini kita bertemu secara fizikal. Pertama sekali kita nak bercakap tentang status kedudukan wanita di Malaysia secara umumnya sekarang. Di mana kita berada sekarang? Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua. Terima kasih Astra Awani kerana sudi menjemput saya. Selamat Hari Wanita Sedunia. Dan hari ini adalah hari yang cukup bermakna bagi kita di Malaysia dan juga di seluruh dunia untuk menyambut Hari Wanita. Dan kalau yang tadi dikatakan tentang fungsi ataupun mengupas ya apa yang Perdana Menteri kita cakap, ianya benar bahawa kejayaan Malaysia adalah terletak kepada peranan yang dimainkan oleh wanita. Dan apabila adanya sekatan ataupun stereotip yang ramai orang merasakan ianya satu benda yang normal, ya, contohnya mengadakan cyberbully terhadap seseorang dan sebagainya, itu adalah normal, itu adalah satu perkara yang amat seriuslah, ya. Dan bercakap tentang status wanita di Malaysia sekarang, sememangnya kalau kita tengok daripada mata kasar, ya, contohnya dari segi pendidikan, ya, dari segi kesihatan, kalau kita tengok dari segi indeks jurang janda, ya, memang kita telah mencapai satu statistik yang membanggakan. Namun sudah tentu kita tak bolehlah hanya sekadar itu sahaja kerana setakat ini kita diranking dalam 80 daripada 146 buah negara. Dan kalau kita tengok dari sudut jurang gender yang nampak amat mendukacitakan ataupun merunsingkan adalah dari segi kepimpinan. Kerana tanpa kepimpinan ataupun kepimpinan yang lebih ramai wanita, maka input-input dan juga suara-suara perspektif wanita tidak dapat diketengahkan sepenuhnya. Maka bagi saya lah, ya, untuk kita selesaikan banyak masalah rentan, walaupun kita punya status bolehlah dikatakan okey, tapi kita kan Malaysia, kita nak negara maju kan. Okey itu tidak cukup. Ya, kita hendak menjadi sebuah negara yang lebih baik supaya semua rakyat lebih sejahtera dan juga lebih makmur. Ya, itu adalah satu konsep-konsep yang melangkaui okey. Ya. Dan kalau kita tengok isu merentan, ya, seperti kemiskinan dalam kalangan ibu tunggal, ya. Dan kita kena ingat sekiranya ibu tunggal mempunyai masalah, ya, dia tidak dapat bekerja kerana kena menjaga anak-anak, okey, maka ini adalah tanggungjawab kerajaan dan juga tanggungjawab komuniti untuk membantu mereka. Kenapa? Kerana ini adalah masa depan generasi akan datang. Jadi kalau kita isu ibu tunggal tidak ditangani, maka kita akan ada sekumpulan generasi masa depan yang tercicir, yang telah didiskriminasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, keganasan rumah tangga. Ya, kita pun seronoklah bangun pagi ni kan, untuk menyambut Hari Wanita Sedunia. Buka surat khabar, buka surat depan, suami saya pernah memukul saya. Ya, jadi ianya satu perkara yang sudah ramai orang nampak, tetapi ianya masih berlaku. Kenapa? Adakah disebabkan oleh salah faham dari sudut budaya ataupun ada tafsiran agama yang masih mengatakan boleh, konon-kononnya boleh memukul, ada hak untuk memukul isteri. Dan ini adalah pada pandangan saya dan ramai, ya, para ilmuwan agama telah menyatakan bahawa itu adalah interpretasi yang tidak benar. Tiada agama, ya, yang mempromosikan sebarang bentuk keganasan rumah tangga, ya. Dan kalau kita tengok statistik yang telah dikeluarkan oleh DOSM, daripada jumlah keganasan yang berlaku kepada wanita,
lebih kurang 60% adalah daripada keganasan rumah tangga yang dilaporkan. Jadi ini maknanya adalah perkara-perkara yang perlu diperbaiki, terutamanya dari segi pemahaman, dari segi budaya kita dan sebagainya. Gangguan seksual sudah tentu, masih ada lagi perkahwinan kanak-kanak, ya, diskriminasi tempat kerja, beban kerja ni tak payah cakap, ya. Ada setengah orang dia suka nak memuji wanita. Ya, oh wanita ni tak apa, dia superwoman. Itu jadi alasan. Dia jadi alasan. Tetapi bagi saya ini adalah satu cara, ya, untuk memerah, ya, seseorang wanita itu, kerana kita kena ingat bahawa kita tidak mempunyai apa-apa kuasa, ya, yang luar biasa daripada lelaki. Oleh kerana itu adalah penting untuk selalu kita cakap tentang wanita kena perkasa, wanita. Pada pendapat saya, setelah banyak kajian yang telah dilakukan, wanita ni dah perkasa, ya, dah boleh membuat kerja sampai tangan banyak, boleh tengok gambar macam-macam kan, ada multiple roles dan sebagainya. Dan inilah masanya untuk, ya, lebih ramai. Saya faham, saya pasti ramai dah, ya, kaum bapa yang perkasa memandikan anak, masak di rumah, terutamanya waktu COVID hari itu. Tetapi kita perlu ramai lagi, ya, dari segi penyertaan kaum bapa dan kaum lelaki dalam melakukan kerja rumah. Bukan membantu, ya. Kerana rumah itu, syurgaku itu sepatutnya adalah milik dan juga kerjasama di antara lelaki dan juga wanita. Anak lelaki dan anak perempuan juga. Ya, menarik kita bercakap tentang beban yang diletakkan atas wanita itu, kerana banyak tumpuan kita letak pada kemampuan, kebolehan wanita itu. Kita memang boleh, tetapi apa pula peranan pihak lain, terutamanya lelaki, untuk membantu kita mencapai matlamat-matlamat yang telah pun ditetapkan. Dan tadi menarik apabila Prof kata daripada mata kasar kita melihat banyak pencapaian yang telah pun dicapai oleh wanita, tetapi banyak lagi kekurangan dalam masa yang sama dan banyak lagi isu-isu yang membelenggu wanita, perkara yang dah wujud sejak sekian lama. Kita dah bincang berapa dekad dah mengenai dengan isu keganasan, isu sexual harassment dan sebagainya. Jadi berbalik kepada isu kepimpinan ini, apa sebenarnya faktor-faktor yang kita perlu lihat? Adakah isu-isu rentan seperti yang disebut tadi? Adakah isu keganasan, isu peranan dan sumbangan lelaki untuk membantu wanita mencapai kepada taraf yang sama? Apa antara faktor apabila kita cakap tentang isu kepimpinan ini? Kalau kita bercakap tentang kepimpinan, kita sebenarnya perlu bercakap tentang representasi. Adakah persoalan kita sekarang ni, adakah wanita telah cukup mewakili populasi wanita di Malaysia? Ya, jawapannya adalah tidak. Ya, dari sudut pekerjaan, kalau kita tengok dosen tadi pun dalam Astro Awani ada disebut, ya, contohnya pekerjaan hanya 55 wanita, ya, peratusan tenaga kerja berbanding dengan lelaki 89%. Dan puncanya, salah satu puncanya adalah beban kerja di rumah yang 100% hanya diletakkan kepada wanita. Ya, dan satu lagi, apabila budaya dan tafsiran yang memolekkan kebergantungan wanita kepada lelaki, dan sekiranya suaminya baik, tak apa, bagus, tetapi sekiranya meninggal dunia ataupun dan melakukan keganasan rumah tangga contohnya, maka ianya akan menjadi kategori ibu tunggal yang miskin. Ya, oleh itu kita perlulah melihat dari sudut representasi. Kalau kita tengok kepimpinan wanita dalam yang besar sekali, iaitu dalam legislatif, ya. Kalau kita tengok, kita dah turun sebenarnya daripada 141 ranking IPU sekarang ini kepada 151, di mana kalau kita tengok statistik yang telah saya buat tadi, iaitu hanyalah 13.5% samaan dengan 30 orang wanita sahaja yang dapat yang merepresentasi wanita secara zahirnya, ya, secara fizikalnya di dalam parlimen. Ramai orang kata tak apa, yang penting idea itu. Dan telah banyak kajian yang telah menunjukkan bahawa idea dan juga orang yang paling efektif untuk mewakili sesuatu golongan itu adalah insan yang
mewakili secara fizikal. Contohnya sekiranya OKU, perlulah OKU kalau orang asli ataupun masyarakat-masyarakat lain, mereka akan lebih memahami dan lebih berani untuk menyuarakan isu-isu wanita. Dan kalau kita tengok, maknanya kita dah turun, namun ya, saya rasa ini adalah usaha dan juga satu yang ditunjukkan oleh kerajaan perpaduan kita. Kalau kita tengok dari sudut jumlah menteri dan juga timbalan menteri wanita, ada peningkatan yang mendadak juga daripada dalam 18% menjadi 23%. Maaf. Sebenarnya dari dulu 13.4%, ya. Dan apabila selepas PRU ke-14, sekarang kita ada dalam 23.6%. So maknanya ada 10% lonjakan di situ, menunjukkan bahawa kerajaan menuju ke arah itu, ya. Tetapi kalau kita tengok dari sudut calon-calon wanita, ya, ketika PRU 15 masih amat kurang, iaitu kurang daripada 15%. Oleh itu memang kami daripada Majlis NCWO, National Council of Women's Organisation, kami akan melancarkan pantau PRN 15 pula lepas ni untuk memastikan negeri-negeri dan juga setiap parti-parti politik yang terlibat dalam PRN akan meletakkan lebih ramai wanita, kerana ini penting bukanlah untuk wanita semata-mata tetapi untuk mengetengahkan isu yang hanya wanita sahaja lebih nampak, ya, berbanding dengan lelaki. Dan apabila ada, itu maknanya loophole ataupun kelompongan-kelompongan yang tidak disebut di dalam DUN, di dalam parlimen akan lebih diketengahkan. Inilah insya-Allah akan membuatkan negara kita mencapai status negara maju. Okay, banyak lagi kita nak bincangkan mengenai dengan representasi wanita dan ke mana lagi kita perlu pergi dan apa lagi yang kita perlu capai dalam kita mengusahakan aspirasi keseksama janda itu. Tapi kita akan bergerak seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali dan untuk jam ini saya masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Sharifah Syahirah Said Sheikh untuk membincangkan mengenai dengan sambutan Hari Wanita Sedunia. Tetapi selain daripada sambutannya, banyak sebenarnya isu-isu yang kita ketengahkan dalam kita bercakap tentang kedudukan wanita di Malaysia ketika ini. Banyak kita telah menyentuh dengan representasi wanita. Banyak lagi yang perlu kita usahakan untuk mencapai kesaksamaan janda itu. Tetapi dalam kita bercakap tentang kepimpinan, selain daripada soal meritokrasi, soal kemampuan itu, saya kira tidak perlu menjadi persoalan lagi. Kita telah pun menunjukkan kemampuan itu memang benar ada, tetapi ada banyak pandangan dan pendekatan, approach juga dalam kita nak mencapai kesaksamaan janda ni. Ada yang melihat, terutamanya generasi sebelum ini, ada yang lebih mementingkan representasi dari segi kepimpinan. Kalau kita lihat kepimpinan dalam politik ataupun dalam bisnes dan sebagainya. Tetapi ada juga yang melihat meskipun dengan pemimpin wanita yang lebih ramai dalam sektor politik ataupun bisnes, banyak lagi golongan rentan wanita, tetapi golongan rentan yang masih lagi keterbelakang, yang tertinggal daripada pencapaian-pencapaian oleh kelompok wanita tertentu. Dalam konteks Amerika Syarikat, ada yang bercakap tentang lean-in approach bagi pemimpin-pemimpin wanita ini lebih terlibat dalam sektor-sektor bisnes dan politik dan sebagainya. Tapi apa pentingnya untuk kesaksamaan ini bukan sahaja antara lelaki dan wanita, tetapi dalam kaum wanita itu sendiri, kesaksamaan dari segi latar belakang yang berbeza, kelas ekonomi yang berbeza, urban dan rural dan sebagainya, kesaksamaan dalam wanita itu juga penting. Ya, kalau ikut dari segi kesaksamaan ni, sememangnya satu perkara yang begitu kompleks, ya, kerana ianya ada, inilah dipanggil intersectionality, ya, pelbagai perkara yang perlu kita ambil kira, ya, latar belakang dari segi tempat tinggal dan sebagainya, status ekonomi dan sebagainya. Sebab itulah ianya amat penting untuk kita melihat dengan lebih luas bahawa pemerkasaan wanita ini ataupun agenda
kesaksamaan dan kesamarataan gender ini adalah lebih kepada memastikan tiada siapa pun ketinggalan, ya. Dan kalau kita tengok konsep Madani itu sendiri, iaitu maju dari segi pemikiran, kerohanian dan juga kebendaan. Dan ada juga golongan yang mengatakan kalau feminis ini adalah satu perkara yang tak baik, sedangkan feminis itu bermaksud ianya mengetengahkan sesuatu perkara yang ada lagi unsur-unsur diskriminasi. Kadang-kadang diskriminasi itu telah menjadi satu normalisasi yang kita dah perempuan memang macam itulah, kena bersabar. Ya, itu sebenarnya satu diskriminasi, tetapi ianya telah dinormalkan perkara yang tidak sepatutnya menjadi masalah, sedangkan kalau ikut dari segi hendak memajukan pemikiran, itu adalah perlu ditangani segera. Ya, dan kalau kita tengoklah, ya, ada kalau saya ketengahkan sedikit tentang budaya kerja. Ya, kalau dahulunya budaya kerja, kalau kerja itu kerja, kena pisahkan daripada keluarga. Tetapi kalau kita hendak lebih meramaikan dan menggalakkan wanita di dalam sektor pekerjaan, kita perlu adakan satu yang dipanggil sinergi di antara kerja dan juga keluarga. Bagaimana pula ya kita menyuruh seorang insan memilih antara kerja dan keluarga sedangkan mereka bekerja adalah untuk keluarga, ya. Maka ini adalah satu perkara yang kita perlu ubahlah dari sudut pemikiran, dan ianya bukan hanya baik untuk wanita. Kerana selalu wanita ni kenapa tak bekerja? Nanti susahlah, nak ambil kerja susah. Nanti dia kena anak sakit, kena ambil cuti banyak dan sebagainya. Tapi bagi lelaki berbeza pula. Mereka tidak perlu berdepan dengan pilihan yang begitu ultimate. Ya, tapi saya nampak macam ni. Ini adalah satu yang memangsai seseorang bapa, kerana ramai dah bapa sekarang mereka merupakan hands-on father. Seorang bapa yang lebih mahu lebih banyak ingatan anaknya terhadap mereka. Maknanya mereka mahu lebih masa dengan anak-anak. Contohnya, saya bagi contoh ya, seorang lelaki feminis iaitu Ren Chun daripada WAO, ya, beliaulah yang telah berjaya dan juga yang telah memastikan inisiatif 3 hari bekerja lelaki kepada 7 hari. Kerana beliau telah mengetengahkan bahkan bahawa kaum lelaki, kaum bapa sekarang lebih mahukan masa yang lebih banyak bersama anak-anak. Dan kita kena ingat, anak-anak adalah boys and girls, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Anak-anak lelaki perlukan lebih masa dengan ayah, ya, untuk mendapatkan role model yang lebih baik, dan kita ingat anak lelaki ini akan menjadi pemimpin akan datang juga. Jadi kalau kekurangan moral, sebab itulah masalah sosial yang berlaku, ya, banyak dalam golongan, dalam kalangan budak lelaki juga. Bagi saya salah satunya adalah kerana ketiadaan kaum bapa yang lebih banyak untuk mengasihani dan juga menjaga anak lelaki dan juga anak perempuan. Dan sekarang sudah zaman berbeza. Ya, bukanlah zaman dahulu bahawa hanya ibu sahaja yang bertukus lumus menjaga rumah tangga dan sebagainya, tetapi sebagai sebuah keluarga yang strategik untuk ke arah kemajuan negara maju seperti yang telah disebut oleh Perdana Menteri, ya, bahawa keluarga itu penting. Bagi saya, ya, keluarga itu penting, dan keluarga itu, sebab keluarga itu pentinglah, maka kaum bapa kena lebih banyak di rumah, dan organisasi pekerjaan tidak boleh melihat insan-insan yang bekerja hanya pekerja. Tetapi perlulah melihat insan-insan yang bekerja sebagai ibu dan bapa generasi masa depan yang akan membangunkan negara kita dan memajukan negara kita. Jadi adakah lebih wajar untuk menggambarkan isu ini, isu mengenai dengan beban kerja dan beban keluarga ini sebagai satu isu keluarga, isu pekerja, dan bukan khususnya isu wanita? Kerana kalau kita melihat kepada isu ini bukan sahaja beban bagi wanita tetapi beban kepada isi rumah itu yang dikongsikan sepatutnya secara sama rata antara wanita dan lelaki. Jadi kalau kita sentiasa brandkan isu ini sebagai isu wanita, mungkin tidak dapat banyak perhatian. Seperti mana banyak isu wanita tidak mendapat perhatian pada skala yang nasional. Lebih sesuai untuk kita lihat ini sebagai satu isu keluarga, isu pekerja?
Isu wanita sebenarnya sudah memang nasional dan juga global, ya, kerana kita pun dah menandatangani CEDAW dan sebagainya. Namun ianya lebih boleh diperkukuhkan, ya, dengan keterlibatan kaum lelaki, kerana kita perlu ingat, ya, pemengasaan wanita ni bukan tentang wanita sahaja, tetapi tentang bagaimana untuk memastikan, ya, wanita dapat memajukan negara bersama-sama dengan lelaki. Kalau lelaki boleh bagi 100%, campur dengan wanita 200%. Tak kemudah kerja, kan? Okey, lebih kuat. Tapi itulah yang masalah yang kita ada adalah lebih kepada normalisasi stereotip, normalisasi diskriminasi, ya, yang masih mencengkam, ya, dalam pemikiran-pemikiran masyarakat dan sebagainya. Ini perlulah kita kurangkan atau kalau boleh tu hapuskan. Dan kalau boleh saya nak nasihatkanlah drama-drama swasta, ya, lebihkanlah kepada satu aspirasi yang lebih saksama, ya, yang lebih maju ke depan, yang lebih futuristik, ya, supaya dan juga tidak, ya, mempopularkan ketaksamaan gender, ya, dan juga mengatakan tak apa, ya, kalau wanita duduk di rumah dan sebagainya. Ini adalah amat terkebelakang dan tidak sesuai dengan aspirasi kita. Kalau Madani ni kita tengok ada satu core dia kemampanan, iaitu kelestarian. Macam mana kita nak ke depan dan ke depan lebih meningkat dan meningkat. Kalau kita menekan separuh populasi negara, macam mana kita nak meningkatkan? Yang kedua, kesejahteraan. Sejahtera ni maknanya setiap insan di Malaysia perlulah dapat mencapai self-actualization. Maknanya dia rasa diri dia dah fulfill semua perkara-perkara yang dia nak buat, ya, dia puas hati. Yang ketiga, daya cipta. Ya, kita perlu ada kreativiti kedua-dua pihak, ya. Hormat menghormati, sudah tentu. Kalau dah kita setuju dengan stereotip, diskriminasi, hormat apa, kan? Ya, keyakinan dan juga ihsan. Ihsan ini adalah memang sifat, kalau kita tengok dari sudut teori sudut leadership, ianya adalah salah satu sifat lebih kepada feminine leadership. Ya, kalau nak banding dengan masculine leadership lebih kepada sifat dominasi dan sebagainya. Ya, banyak lagi yang kita boleh bincangkan mengenai dengan kedudukan wanita dan apa yang kita boleh ambil daripada konsep Madani itu sendiri. Tapi itu saja masa kita ada. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Sharifah Syairah Said Sheikh sudi bersama kami di Astro Awani untuk membincangkan mengenai dengan sambutan Hari Wanita Sedunia dalam kita membincangkan tentang kedudukan wanita di Malaysia dan apa lagi yang perlu kita usahakan dalam kita mencapai kesaksamaan gender. Itu saja untuk jam ini. Bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.